Assalamualaikum, anda bersama saya Hafiz Dawson dan hari ini tepat jam 9 Bicara DR akan bersiaran seperti biasa. Hari ini 1 Julai 2021 sudah pun memasuki fasa ataupun pusingan kedua untuk tahun 2021, sudah pun menjengah pada pusingan kedua ini dan hari ini 1 Julai sekali lagi kita dikejutkan dengan jumlah angka yang kembali meningkat. Angkanya hampir kepada 7,000 pada hari ini, iaitu 6,988 kes baharu yang dilaporkan. Pastinya kes ini memberi satu gambaran dan juga tamparan yang hebat buat kita bila Selangor masih lagi mencatatkan kes tertinggi, iaitu 2,885. Diikuti Kuala Lumpur yang kembali mencatatkan peningkatan hampir 1,000 kes, iaitu 988 yang dipercayai daripada kawasan-kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan Negeri Sembilan juga 692, Melaka 311, juga di Sarawak 544 dan kebanyakan negeri masih lagi mencatatkan kes yang meningkat secara konsisten. Perlis juga melaporkan satu kes baru sejak semalam hari ini. Jadi kalau kita dapat lihat kepada angka kematian juga yang dilaporkan hari ini juga meningkat, iaitu 84 kematian, menjadikan jumlah total kematian adalah 5,254 dan kalau kita lihat juga kepada jumlah kes aktif ketika ini kembali meningkat kepada angka 65,453 kes bersamaan dengan 8.63%. Dan kalau anda dapat lihat di kaca TV anda ketika ini adalah bacaan nilai RT ataupun kadar kebolehjangkitan yang dilaporkan semakin meningkat dari hari ke hari dan kalau anda dapat lihat di graf ketika ini adalah sekitar 1.05. Ini adalah bacaan yang meningkat ketika ini jika dilaporkan sebelum ini. Kalau anda melihat kepada ciapan yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, beliau ada mengemas kini bacaan RT hari ke hari untuk kita melihat dan juga mengawasi secara kendiri bagaimanakah nilai RT ini akan menentukan jumlah kes yang dilaporkan dalam negara. Dan juga hari ini telah pun diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan berkenaan dengan hampir keseluruhan mukim di Selangor dan juga beberapa kawasan di Kuala Lumpur dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Ada banyak kawasan yang kami ingin tunjukkan kepada anda dan mungkin ada antara anda sudah pun maklum dan juga mengetahui berkenaan dengan kawasan manakah dan mukim manakah atau daerah manakah yang anda berada ketika ini yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar dan ada juga kawasan yang dikenakan PKPD secara lokaliti. Anda perlu memahami dan juga jelas terhadap SOP yang telah ditetapkan di bawah PKPD ini yang akan berkuasa pada 3 Julai ataupun pada Sabtu ini. Pesan saya supaya anda tidak melakukan pembelian panik khususnya penduduk di negeri Selangor kerana ini adalah situasi yang pernah kita lalui. Jadi sila berhati-hati kerana kadar kebolehjangkitan di negeri Selangor begitu tinggi, jadi perlu berhati-hati dalam perkara berkenaan. Dan dalam tempoh PKPD ini juga kadar vaksinasi juga akan dipertingkatkan. Itu adalah komitmen yang diberikan kerajaan. Kalau kita lihat kepada jumlah kumulatif yang diberikan untuk dos 1 dan juga dos 2 sudah pun melepasi angka 8 juta. Ini satu angka yang cukup memberangsangkan kalau kita lihat kepada dos 1 dan juga dos 2. Namun kita perlu melihat kepada mereka yang sudah lengkap dos 2. Itu adalah capaian ataupun sasaran kita untuk mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity. Baik, itu antara perkembangan yang kami kongsikan dalam awal Bicara DR. Pada malam ini, seperti biasa kita sentiasa membawa kepada anda topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga berkaitan dengan vaksin. Dan hari ini, kita ingin membawa satu topik yang cukup penting berkenaan dengan jantung itu sendiri dan juga kesannya bersama dengan vaksin dan juga kesannya apabila anda dijangkiti COVID-19 dan sebagainya. Tanpa membuang masa, sebelah saya pun ada replika jantung yang cukup besar untuk tunjukkan kepada anda. Kita ada bersama Dr. Aslani Froslan, pakar kardiologi Institut Jantung Negara. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Terima kasih sebab jemput saya. Terima kasih kerana bersama saya dalam Bicara DR pada malam ini. Saya sangat teruja untuk mendapatkan pandangan dan juga kepakaran daripada doktor sendiri. Kalau dulu masa saya kecil-kecil dulu lalu depan IJN ni memang
memang teringin untuk masuk IJN, bukan kerana saya sakit jantung, tidak, tapi ingin melihat bagaimanakah operasinya di dalam IJN dan sebagainya. Hari ini saya dapat menembual doktor, penting untuk kita bercakap berkenaan dengan penyakit jantung dan juga COVID-19. Kita faham dalam keadaan sekarang ini, stres, tekanan menjadi punca kepada jantung. Itu kita akan tekankan juga. Namun kalau kita lihat kepada angka kematian terlebih awal ini, ramai dan antaranya yang menyebabkan kematian adalah mereka yang punya comorbidity, dan juga sakit jantung juga diletakkan di bawah dalam comorbidity juga. Untuk awal ini mungkin doktor boleh terangkan berapa peratus dan berapa tinggi sebenarnya COVID-19 yang menyebabkan kematian ini berkait rapat dengan comorbidity yang berkaitan dengan jantung misalnya, doktor. So kalau kita lihat daripada case fatality rate, iaitu berapa banyak orang yang mati disebabkan oleh COVID-19 ini, kita dapat lihat kepada golongan yang muda, seumpamanya di bawah daripada umur 50 tahun, case fatality rate ini adalah agak rendah. Walau bagaimanapun, salah satu faktor yang paling tinggi sekali untuk meningkatkan kadar kematian ialah faktor umur. So sudah kita tahu bahawa majoriti atau orang yang mati disebabkan oleh COVID-19 adalah mereka yang berumur 70 tahun dan ke atas. Namun ingin saya tekankan bahawa ada juga yang kita tahu kes kematian yang melibatkan orang muda. So kita tidak boleh hanya katakan ini penyakit orang tua sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah comorbidity. So apa yang kita maksudkan dengan comorbidity ialah sakit-sakit lain yang ada pada seseorang itu. Okay? Sebagai contohnya, seseorang yang berumur 40 tahun mungkin mempunyai peratus yang rendah untuk severe COVID ataupun mati disebabkan oleh COVID. Tetapi jika beliau ada diabetes, kencing manis seumpamanya, atau beliau ada masalah jantung, itu akan meninggikan kadar risiko beliau. So contohnya, mungkin daripada risiko 1%, jika beliau ada sakit jantung, ia meningkat kepada 5%. Itu untuk orang yang muda. Bagaimanapun untuk orang yang tua, katakan lebih daripada 80 tahun, dan dia ada comorbidity ini, dia akan meningkat 5 ke 10 kali ganda peluang untuk dapatkan severe ataupun kematian disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan akhir sekali, kalau kita nak cakap pasal comorbidity ini, yang manakah penyakit yang lebih tinggi risikonya untuk mendapatkan critical COVID? Ada satu studi yang dilakukan di China melihat kepada penyakit-penyakit tersebut. Yang paling tinggi adalah pesakit jantung, lebih kurang 10% kes fatality rate-nya, diikuti dengan diabetes dan diikuti dengan sakit paru-paru. Okey, semuanya tinggi. So apa yang saya nak katakan di sini, ini sangat penting. Kalau anda ada comorbidity, tidak kisah apa comorbidity tersebut, ia akan meningkatkan risiko anda untuk mendapatkan komplikasi daripada COVID-19. Satu penjelasan penting, doktor juga sebenarnya baru saja pulang daripada Amerika Syarikat, difahamkan untuk urusan kerja di United States Amerika ataupun Amerika Syarikat dalam tujuan perubatan berkaitan dengan penyakit jantung ini sendiri. Sebelum saya mendalami berkenaan dengan COVID-19 dan juga jantung ini sendiri, perkara yang ramai ingin tahu adalah berkenaan dengan simptom ataupun tanda-tanda awal kepada mereka yang mungkin ada penyakit jantung ataupun di usia muda, bagaimana ingin mereka kenal pasti secara kendiri sebelum boleh membawa kepada pandangan doktor dan sebagainya. Apa cara yang paling mudah untuk kita kenal pasti, aku ada tanda-tanda sebenarnya untuk sakit jantung dan sebagainya? Ya, kalau kita cakap untuk penyakit jantung secara khususnya, nombor satu kita kena tanya pada diri kita, bagaimanakah kita punya cara hidup. Okay? So, sebagai contohnya, kita adalah seorang yang merokok dengan banyaknya, dan itu adalah salah satu daripada risiko. Dan risiko yang keduanya adalah kalau kita terlebih berat badan ataupun obesity. Dan seperti saya terangkan sebelum ini semasa kita berbual, saya ada katakan kita ada satu pattern yang kita panggilkan obesity orang Asia, di mana tempat yang obesitinya adalah di bahagian perut, di mana tempat lain agak tidak obes. So ini adalah sangat berbahaya sekali. So kalau anda rasakan badan anda berbentuk tersebut, kita panggil dia berbentuk pear shape, itu adalah satu risiko. So merokok, badan yang obes, itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita fikirkan, ada tak adik-beradik kita, ada tak ibu bapa kita yang mendapatkan sakit jantung pada usia yang muda? So itu adalah antara benda-benda yang kita perlu lihat. Dari segi tanda-tandanya ialah, sebagai contohnya, kalau kita biasa bersenaman setiap hari, dan bila kita bersenaman setiap 20 atau 30 minit, kita rasa sakit dada, rasa yang sangat berat menekan dada kita. Dan bila kita berhenti bersenaman, sakit itu hilang.
Dan dia datang berulang-ulang, tipikal sebegitu rupa. Itu adalah tanda yang kita mungkin ada masalah jantung. Tetapi masalah jantung, dan saya rasa semua pakar jantung tahu, kita panggil dia pembunuh senyap. So kadang-kadang tiada tanda. Okey. Selalunya orang yang mati tak ada apa-apa, sedang bermain golf, heart attack, dan kemudiannya malangnya meninggal dunia. Maybe tengah tunggu kapal terbang, tiba-tiba meninggal dunia, sakit jantung. So untuk mengelakkan benda-benda tersebut daripada berlaku, kita kena jaga kita punya risk factor. Kadang-kadang saya nak tanya kepada audience, bilakah kali terakhir anda memeriksa tekanan darah anda? Saya yakin kalau saya tanya dulu sebelum COVID, mungkin dalam studio ada 100 orang, mungkin 10 orang darahnya lebih tinggi. Dia orang tak pernah cek. Mungkin 8 orang gulanya tinggi. Dia orang tak pernah cek. Okay? So daripada tunggu tanda-tandanya, baiklah kita mencegah sebelum perkara tersebut berlaku. Baik, itu persoalan kepada anda penonton dan bicara di Apra malam ini. Anda boleh tanyakan juga soalan kepada kami melalui Facebook Berita RTM. Sekiranya anda ada persoalan berkaitan dengan penyakit jantung dan juga COVID-19 dan juga berkaitan dengan vaksin, adakah anda layak untuk mendapat vaksin sekiranya anda mempunyai sejarah ataupun penyakit jantung itu sendiri. Baik, tadi doktor menyebut berkenaan dengan bentuk badan, obesiti dan sebagainya itu sendiri. Namun ada yang perlu kita faham. Saya difahamkan juga kalau individu itu terlalu kurus, sukar untuk menambahkan berat badan dan juga mereka rasa, oh saya sangat sihat kerana saya kurus. Adakah itu satu jaminan bahawa individu tersebut tidak dapat jangkitan jantung? Amin, dalam dunia ini tak ada jaminan kan. 3 tahun lepas kita tak sangka perkara sebegini akan berlaku kan. Tapi bagi saya kalau kamu kurus itu adalah satu yang benda positif. Okey. Jika kurus itu maknanya kalau kita take benda yang baik, sudah ada satu benda yang baik. So tak bermaknanya kamu boleh buat benda-benda yang lain seperti menghisap rokok ataupun tak cek tekanan darah, tapi itu adalah benda yang sangat bagus jika kamu tidak kelebihan berat badan. Okey. Tetapi perlu juga memeriksa sebab kadang-kadang ada orang yang ada tekanan darah tinggi biarpun badannya kurus. Kadang-kadang ada orang yang dapat kencing manis, kita panggil dia type 1 diabetes, diabetes jenis pertama. Orang yang dapat diabetes type 1 ini biasanya dia orang tidak gemuk. Okey, dan dia orang juga ada risiko untuk mendapat sakit jantung. So secara rumusannya begini. Kalau anda terlebih berat badan, obes, itu tak bagus. Meaning kena buat sesuatu. Tapi tak bermakna anda tak ada risiko untuk mendapat sakit jantung. Okey. Bercakap begini bukanlah maknanya untuk nak menakutkan orang, untuk hanya berfikir pasal kesihatan semata-mata. Kalau kita berfikir pasal kesihatan semata-mata, apa gunanya hidup di dunia ni? Tetapi kita perlu fikirkan dari semasa ke semasa. So walaupun kita rasa kita ni macam kurus, macam fit, tapi periksalah sekali-sekala untuk memastikan benda yang lain yang tersorok itu kita dapat tengok. Doktor, kita faham kalau setiap penyakit itu akan ada tahap-tahap tertentu. Kalau darah tinggi, sakit kencing manis ada tahap 1, 2, 3 dan 4. Kalau penyakit jantung sendiri, bagaimana tahap itu diklasifikasikan? So, you tengok penyakit jantung ni disebabkan saya pakar kardiologis, disebabkan jantung ni sangat istimewa kepada saya. Okay? Tetapi walau bagaimanapun, kalau you perasan jantung ni ada berbagai-bagai struktur. So, contohnya di sini adalah di daging jantung tu yang mengepam jantung. Okey. Now, jantung yang mengepam itu perlu kuat. Okey. Kita mengukurnya melalui peratus. So peratus yang normal ialah lebih daripada 50%. So kita katakan bila kekuatan itu dah kurang ke 40%, sudah tak bagus. 30% sudah tidak bagus. So kita tak ada tahap macam tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi kita boleh katalah kadar kekuatan tu dah turun kepada 20%, kita boleh katakan ini adalah severe heart failure. Jantung yang sudah fail dengan severe sekali. Itu satu. Itu daging. Okay. Bila kita kena sakit jantung, apakah yang kita maksudkan dengan sakit jantung itu? So kita lihat warna merah ni adalah salur darah yang memberikan oksigen kepada jantung kita. Okay. Now, apakah sakit jantung? Sakit jantung ialah apabila salah satu daripada salur darah ini blok secara tiba-tiba 100%. Itulah yang dipanggil serangan sakit jantung. Okey, so salah satu cara yang paling berkesan untuk merawatnya ialah kesan yang kita dapat heart attack, pergi hospital secepat mungkin. Dan ada dua cara. Kita boleh bagi ubat ataupun kita boleh bagi belun dan kasih darah itu berjalan. Okey. Itu salah satu lagi masalahnya. Apa lagi masalah yang boleh ada pada jantung? Nampak tak salur darah yang besar keluar daripada jantung ni? Kita panggil salur darah ni aorta, kita panggil. Okey. Kalau kita ada darah tinggi, apa yang boleh berlaku? Dia akan stretchkan dinding aorta ni, menyebabkan dia boleh terputus. Okey, kita panggil dia aortic dissection. So berbagai-bagai perkara boleh terjadi kepada jantung.
yang dimalangkan because kita berada di dalam pandemik COVID-19, malangnya COVID-19 juga boleh menyebabkan sakit jantung yang sedia ada menjadi lebih teruk lagi. Ataupun COVID-19 itu sendiri boleh menjangkiti jantung punya dinding. Kita panggil benda itu myocarditis, inflamasi jantung. Dinding jantung, myocarditis, inflamasi jantung. So kalau perkara tersebut berlaku, kalau terus severe, kadang-kadang boleh menyebabkan fenomena kita panggil sebagai sudden death ataupun kematian mengejut. Jangkitan COVID bukan sahaja di masa jantung, malahan boleh juga di saluran jantung. Kita panggil dia perikardium. Pericarditis, radang kepada perikardium. So itu adalah direct effect of COVID-19 kepada jantung. Tetapi direct effect COVID-19 kepada jantung ini agak jarang, agak rare. Yang lebih teruk lagi ialah apabila COVID-19 tu dah masuk ke dalam badan, so melalui kita punya upper respiratory tract, pergi ke lower respiratory tract. Bila dia dah masuk dalam tu, kita punya badan akan melawan balik virus COVID-19 itu dengan mengeluarkan banyak kita panggil anti-inflammatory ataupun banyak bahan-bahan kimia. Nah, apabila bahan-bahan kimia ini bertindak dengan jantung yang sudah lemah, ia akan menjadikan jantung tersebut lebih lemah lagi. Dan ekstrimnya kadang-kadang boleh juga menyebabkan jantung itu terus berhenti. Okay? So dia ada direct relationship COVID-19 dengan jantung dan also ada indirect relationship COVID-19 dengan jantung. Kali terakhir saya mendengar terma-terma daripada jantung ini sejak sekitar kata 5 lalu ketika subjek biologi. Tapi hari ini untuk kita recall kembali dan juga kepada anda semua untuk memahami berkenaan dengan jantung dan juga penyakit COVID ini, sebenarnya ada satu poin penting, bukan sahaja menyerang kepada paru-paru, malah juga boleh menyerang kepada organ yang sangat istimewa ini. Banyak lagi persoalan saya ingin tanyakan kepada doktor pada malam ini. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR, masih bersama dengan Dr. Aslani Froslan, pakar kardiologi Institut Jantung Negara IJN. IJN ini bukan satu nama yang asing kepada anda, khususnya berkaitan dengan penyakit jantung itu sendiri. Baik, kita ada menerima persoalan di Facebook Berita RTM. Tadi doktor kita bercakap berkenaan dengan mereka yang obesiti dan juga mereka yang kurus namun mempunyai bacaan kolesterol yang tinggi. Ini ada yang bertanya kenapa kalau yang kurus ini kolesterol tinggi juga, sebab kolesterol ini dengan penyakit jantung ini sangatlah rapat dan boleh kata adik-beradik lah kalau kita boleh terma mudahnya. Jadi doktor, kenapa untuk kita fahamkan orang ramai kenapa mereka yang kurus ini sering dikaitkan dengan bacaan kolesterol yang tinggi? Okey. Bagi saya mencerahkan topik ini, okey. So secara generalnya kalau orang yang lebih obes, maka mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan tinggi kolesterol. Tetapi sudah tentu soalan yang ditanya ialah kenapa orang kurus pun boleh tinggi kolesterol? So kita kena bertanya kepada diri sendiri, kenapakah kita perlukan kolesterol? So kolesterol adalah benda yang paling penting, sangat penting dalam badan kita. Kalau kita tidak ada kolesterol, kita tidak boleh hidup. Sebab kolesterol adalah sebahagian daripada membran yang melindungi kita punya sel, setiap sel di dalam badan kita. Sudah tentunya kalau kolesterol begitu penting sekali, maka ia tidak boleh hanya bergantung kepada pemakanan kita. Hanya tidak boleh bergantung kepada berat badan kita. Sebenarnya, kolesterol sebenarnya disintesis dengan sendiri di dalam kita punya hati atau di dalam kita punya liver, walaupun kita tak makan kolesterol. Tetapi malangnya, ada setengah-setengah golongan, sangat-sangat jarang, ia ada satu condition yang kita panggil familial hypercholesterolemia. Tinggi kolesterol disebabkan oleh keturunan. Apa yang berlaku ialah mereka ada masalah enzim di dalam hati yang menyebabkan kolesterol sintesis itu menjadi lebih banyak sekali. Yang ada kena-mengena dengan mereka makan. Itu adalah nasib tak baik disebabkan oleh keturunan. Sebab itu kolesterol lebih tinggi. Now, familial hypercholesterolemia ni ada dua jenis. Satu jenis, this adalah jenis yang quite common. Dia kita panggil dia heterozygous. Maknanya dia tak terlampau serius sangat. Tetapi menjelang umur 50, 60, 70 tahun, ada akan tinggi risiko untuk dapat sakit jantung. Ada satu lagi yang lebih serius, kita panggil dia homozygous familial hypercholesterolemia. Diorang ni, daripada umur 15-20 tahun, kolesterol sudah sangat tinggi. Kalau tidak berikan ubat, sudah pasti 100%
even sebelum berumur 30 tahun, mereka akan kena sakit jantung. So baik saya summarikan macam ni, okey? Kalau kita badan terlampau besar sangat, yes, risiko untuk dapat kolesterol tinggi banyak. Kalau kita badan kurus, bagus. Most likely kolesterol kita rendah. Kecuali kita ada masalah sintesis kolesterol ni. Kalau kita ada masalah sintesis kolesterol ni, maka kolesterol kita akan tinggi. Bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui? Macam saya cakap tadi, kita gunakan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Mungkin setahun sekali, kita cek kita punya kolesterol. Kalau okey, okey. Kalau tak okey, dan kita cubalah. Betul kan? Saya harap itu dapat memberi jawapan kepada mereka yang bertanya. Baik doktor, dalam banyak-banyak kategori penyakit jantung yang dikongsikan oleh doktor tadi, mengikut pengalaman doktor di IJN sendiri, kategori mana yang paling kerap berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia? Yang paling kerap ialah coronary artery disease, heart attack yang saya cakap tadi. Yang salur darah blok. Itu yang paling kerap sekali. Dan itu menyebabkan banyak benda lain yang berlaku. Sebab salur darah ini membekalkan oksigen kepada jantung. Dan apabila salur darah ini blok, jantung akan menjadi lemah. So daripada lebih daripada 50% fungsinya, jatuh kepada 30% ataupun 20%. Okay? Now, bila blok, bukan sahaja jantung tu akan menjadi lemah. Akan ada juga masalah lain seperti masalah electric imbalance. So, jantung ni dia akan menjadi terlampau laju. Kalau masih ingat pemain bola sepak Steven Eriksen, kalau masih ingat pemain bola sepak, saya tidak ingat, mungkin daripada Denmark, yang tiba-tiba rebah di lapangan di padang bola. Itu adalah salah satu daripada kesan bila ada electrical imbalance. Kita panggil dia ventricular fibrillation ataupun ventricular tachycardia. Kita manusia, jantung patut berdegup lebih kurang 60 ke 80 beats per minit. So, kalau jantung berdegup macam tu, okey. Bayangkan kalau jantung tu berdegup 300 kali seminit. Dia tak sempat nak isi dengan darah. Bila tak sempat nak isi dengan darah, tak ada darah yang pergi. So, itu adalah salah satu daripada sebab banyak orang yang dapat sudden death. Kematian mengejut disebabkan oleh serangan sakit jantung. Bila doktor bercakap berkenaan dengan bacaan jantung, kalau saya melihat kepada jam pintar ini, adakah bacaan itu accurate, tepat, atau ianya hanya sekadar average bacaan saja? Pada pengalaman saya, kalau yang degupan jantung per minit itu adalah tepat. Okey, baik. Kalau kita pecahkan kepada kategori umur, doktor. Tadi kita lihat pada penyakit yang ataupun kategori paling kerap adalah serangan jantung out of the blue, tiba-tiba kena serangan jantung dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada kategori umur, pecahan umur di IJN sendiri misalnya, kalau saya nak sentuh kepada orang muda, ramai atau tidak ketika ini mereka yang mengalami sakit jantung? Itulah yang perkara yang amat menyedihkan, yang membuka mata ramai. So, saya pernah lihat orang yang datang serangan sakit jantung meninggal dunia umur 20-an. Okey, ada yang umur belasan tahun. Saya ingat yang paling umur yang rendah ialah 19 tahun yang saya ingat. So, ada. Tapi of course, yang lebih tua, lebih likelihood untuk dapat serangan jantung. Yang muda-muda tu lebih kepada familial atau yang macam kita bincang tadi, congenital rather than serangan jantung. Tapi boleh berlaku. Boleh berlaku? Yes. Tidak mengenal usia juga lah, seperti yang doktor kongsikan. Baik doktor, satu lagi terma. Kalau minggu lalu kita membawa topik berkenaan dengan long COVID. COVID berpanjangan, satu terma yang masih baru untuk kita dengar. Dan satu lagi terma yang dikongsikan oleh KKM sendiri, iaitu happy hypoxia. Yang dikatakan sangat berkait rapat juga dengan penyakit jantung. Tapi happy hypoxia ini satu terma yang baru juga untuk kita faham. Dan juga bagaimanakah ia dikaitkan dengan penyakit jantung? Habis sebenarnya yang happy hypoxia, baik saya terangkan dulu itu happy hypoxia. So, apakah itu hypoxia? Hypoxia maknanya kandungan oksigen yang kurang di dalam badan. Okey. So, kalau macam kita cakap tu, kita ada benda yang kita boleh ukur oksigen di tangan kita lah. Okey. Berapa peratus oksigen tu? Biasanya normal lebih daripada 98% gitu. Okey. So, bila kandungan oksigen tu berkurangan, katalah berkurangan kurang daripada 92%, 90%, benda yang normal akan berlaku ialah kita akan detect, kita punya rasa badan akan rasa sesak nafas, macam susah bernafas, macam tak cukup udara masuk dalam badan kita. Itulah yang sepatutnya yang akan berlaku. Tetapi diorang panggil benda ini happy hypoxia. Special untuk COVID-19 ini ialah walaupun dia ukur oksigen tu dah bawah daripada 90%. Sepatutnya dah rasa dah sesak nafas. Tapi dia okey. Dia happy, dia nampak macam biasa saja. Itulah dia panggil happy hypoxia. Now, the problem dia, kalau you dekat rumah, macam mana you nak tahu oksigennya kurang? Tak ada ukur. Kan? So, bila masuk di hospital, kadang-kadang buat apa biar doktor akan pantau dan cek oksigen tu.
satu benda lagi yang amat menarik mengenai happy hypoxia ni ialah bila dibuat kajian, dilihat orang yang dapat happy hypoxia ni dia punya risiko untuk deteriorate dan masuk ke ICU, risiko untuk mati adalah lebih tinggi daripada orang yang ada respon yang biasa terhadap hypoxia ni. Okay? So itulah maksudnya happy hypoxia. Now dengan relationship dengan happy hypoxia ni kepada jantung, setakat yang saya tahu, tidak ada maklumat yang boleh saya berikan mengenai direct relationship between happy hypoxia dengan jantung. I think apa yang interesting disebabkan oleh happy hypoxia ini adalah fenomena yang baru. Kenapa oksigen kurang tetapi orang tidak rasa? Dan kenapa orang yang sebegini mereka lebih prone untuk dapat kritikal ataupun mati kerana COVID-19? Walaupun namanya happy hypoxia. Walaupun namanya happy hypoxia. Ia memberi satu warning ataupun amaran yang penting. Saya pasti ramai yang sudah pun bertanyakan berkenaan dengan kalau anda ada penyakit jantung, bagaimana dengan pengambilan vaksin dan sebagainya. Itu yang kita akan muatkan dalam segmen berikutnya. Tapi kita berehat seketika. Anda boleh teruskan tanyakan persoalan kepada kami. Saya akan ajukan kepada soalan kepada pakar pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, masa pantas berlalu, 30 minit sudah pun berlalu dengan begitu pantas. Begitu jugalah kita sudah pun berada dalam bulan Julai ini. Hari ini kita bercakap berkenaan dengan penyakit jantung dan juga COVID-19. Saya tambah sikit berkenaan dengan vaksin juga kerana kita sudah pun dihujani dengan pelbagai persoalan juga berkaitan dengan pengambilan vaksin dan juga kepada mereka yang mempunyai penyakit jantung. Ingin saya ajukan kepada doktor, kita tahu bahawa penyakit jantung ini ada dua kategori juga, yang sangat kronik dan juga tidak kronik. Mungkin doktor boleh jelaskan dulu kronik itu bagaimana dan tidak kronik itu bagaimana, dan kenapa vaksin ini memang selamat juga untuk diambil kepada mereka yang mempunyai penyakit jantung ini? Okey. So, mula terangkan mengenai perbezaan kronik dengan acute. Kronik ni maknanya dah lama. So, sebagai contohnya, katalah kita ni ada sakit jantung, lepas tu jantung kita lemah. Katalah jantung kita tu dah lemah selama lebih daripada 3 bulan, 4 bulan, setahun, itulah kita panggil kronik. Acute tu benda yang berlaku secara tiba-tiba. Apabila benda yang baru berlaku secara tiba-tiba, itu kita panggil acute. Okay? So sebagai contohnya, benda yang acute boleh jadi kronik. Masa you dapat sakit dada sebab serangan jantung tu, you rasa sakit kan? Itu adalah acute. Okay. Dan lepas you dapat serangan sakit jantung, katalah lepas tu disebabkan oleh itu jantung tu jadi lemah. Okay. Lepas tu you dah keluar hospital, lepas tu you masuk balik sebab sesak nafas disebabkan oleh jantung yang lemah. Itu adalah kronik. Itu adalah benda yang lama. Okay. Acute tu benda yang sudden, ada yang baru. Kronik tu benda yang kita tahu orang tu dah ada. Dan benda tu berlangsunganlah selama beberapa bulan, beberapa tahun sebenarnya. Jadi isunya sekarang adalah ramai yang teragak-agak mungkin takut ataupun ragu-ragu untuk mengambil vaksin kepada penyakit jantung ini sendiri. Walaupun kita tahu COVID-19 ini menyerang organ paru-paru. Dan kita faham jantung ini sangat jarang-jarang berlaku. Tapi dalam soal vaksin ini, kenapa ianya sangat diperlukan walaupun anda mempunyai penyakit jantung? Seperti yang saya katakan tadi, cardiovascular disease, penyakit jantung ni merupakan risiko yang paling tinggi untuk kamu mendapat kritikal COVID-19 ataupun mati disebabkan oleh COVID-19. Oleh yang sedemikian, jikalau kamu ada sakit jantung, maka sangatlah lebih penting untuk mendapatkan vaksin itu. Sebab kamu tahu, kalau misal kata kamu dapat COVID-19, risiko untuk meninggal itu adalah lebih tinggi. Dan ingin saya tekankan di sini bahawa setakat yang saya tahu, COVID, jenis-jenis vaksin, okay, so vaksin daripada Pfizer, vaksin daripada AstraZeneca yang kita ada dekat sini, ataupun vaksin daripada Sinovac. Setakat yang saya tahu, kita semua patut berasa yakin walaupun kita ada penyakit jantung bahawa vaksin tersebut adalah sangat selamat walaupun anda ada penyakit jantung. Kadang-kadang saya dapat WhatsApp daripada kawan-kawan, oh saya ada jantung berlubang, selamat tak untuk dapatkan vaksin? So biasanya hampir kesemua sakit jantung ni adalah selamat untuk menerima vaksin. Tetapi ingin saya tekankan di sini bahawa setiap orang yang ada sakit kronik macam sakit jantung ataupun kanser, dia pasti ada dia punya doktor yang menjaga dia. Kalau risau, tanyalah doktor tersebut. Kerana doktor tu yang paling kenal awak. Doktor tu yang paling tahu dengan rapi apa masalah awak. Okey? Tapi secara generalnya, memang vaksin itu adalah sangat selamat. Walaupun you ada sakit, baru buat ada bypass, ataupun pernah ada serangan sakit jantung, atau jantung tu lemah, ataupun you punya salur darah pernah koyak, semua tak apa.
vaksin adalah selamat. Doktor, kerisauan tak pernah habis dan kita pernah dikejutkan dengan isu darah beku, pengambilan vaksin dan sebagainya. Ianya sangat berkait rapat juga dengan pembekuan darah di bahagian jantung dan sebagainya. Bagaimana doktor ingin jelaskan sekali lagi berkenaan dengan soal blood clot ataupun darah beku ini? Okey. So, bila kita tengok daripada study, especially kita dengar darah beku ini ialah mengenai vaksin AstraZeneca. Walaupun ada juga sikit-sikit report untuk vaksin Pfizer. So, darah beku ni berlaku kat mana? So, darah beku ini bukan dekat jantung. Bukan dekat saluran jantung. So, darah beku yang berlaku ini sama ada dekat kaki. Okey. Kita panggil dia deep vein thrombosis. Okey. Darah beku dekat kaki. The problem is, darah beku dekat kaki ni sebab dia connected kita punya paru-paru. Okay. So, darah beku tu akan pergi ke paru-paru dan menyebabkan salur darah ke paru-paru tu blok. Ni dia, nampak tadi warna biru ni kita panggil dia pulmonary artery. So dia ada cabang, belah kiri satu, belah kanan satu. So ni boleh blok. Okey, kalau itu blok kita panggil dia pulmonary embolus. So dua benda ni, pulmonary artery blockage dengan deep vein thrombosis. Bila dia orang buat study, nampak dekat AstraZeneca ada sedikit increase risiko untuk dapat darah beku. Okey, sangat-sangat sedikit. Lepas tu dia orang buat analisa, okey. Dia orang buat kata ni sebelah kiri risiko untuk dapat darah beku dan bahaya daripada darah beku. Sebelah kanan risiko benefit yang kita dapat daripada vaksin tu. Adakah benefit vaksin tu lebih daripada darah beku ataupun kurang? Setiap umur yang dia orang kaji, benefit vaksin tu jauh lebih tinggi daripada darah beku. Okey, so walaupun ada sangat sedikit risiko untuk mendapatkan deep vein thrombosis ataupun pulmonary embolus, tetapi keuntungan yang didapat daripada vaksin itu mengelakkan kita mati daripada COVID adalah jauh lebih tinggi daripada kita dapat risiko kecil daripada darah beku itu. So, sepengalaman saya, apa yang saya tahu sekarang ini, so tidak perlu untuk kita tak nak ambil vaksin sebabkan fenomena darah beku yang kita cakapkan sekarang ini. Saya kata manfaat itu lebih tinggi daripada mudarat itu. Jauh lebih kita ada satu lagi soalan di Facebook yang kita ingin lihat. Kalau kita boleh tayangkan di kaca TV, apa yang ditanyakan daripada di Facebook sendiri, yang ditanyakan oleh mereka. 2020 saya buat bypass di IJN. Jadi soalannya, apa yang kita boleh kongsikan kepada anda adalah kita boleh tengok, saya tidak dapat baca di sini sebenarnya ketika ini. Tapi itu antara persoalannya yang dilakukan, menjalani bypass di IJN, dan sekiranya sebelum saya ambil vaksin hari itu, boleh ke saya makan ubat yang dibekalkan oleh IJN sebelum mengambil suntikan vaksin? Tidak ada masalah. Okey, ubat-ubatan boleh diambil. Semua ubat-ubatan jantung boleh diambil sebelum mengambil vaksin tersebut. Boleh juga diambil selepas mengambil vaksin. Tidak perlu berhenti ubat-ubatan tersebut walaupun kita mengambil vaksin. Jadi ubat-ubat itu adalah selamat untuk kita mengambil. Okey. Dan juga satu isu baru. Mungkin ini adalah sangat segar untuk saya angkat persoalan ini. Tapi saya pasti pakar dalam bidang kardiologi juga mempunyai jawapannya. Saya melihat bahawa ini yang dinyatakan sendiri oleh Menteri Penyelaras YB Khairy Jamaluddin berkenaan dengan mengkaji semula pemberian vaksin jenama Pfizer kepada mereka di usia 18 tahun ke bawah kerana ianya diluluskan ketika ini. Namun ada isunya berkenaan dengan radang kepada jantung dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kita faham berkenaan dengan isu yang terkini ini, Doktor? So, macam kita cakap, kita panggil sama macam mana kita mengkaji AstraZeneca. Tetapi kes Pfizer menyebabkan radang kepada jantung ini adalah lebih baru kita tahu daripada AstraZeneca. So, saya rasa maklumat pada ketika ini masih perlu dikaji. Sama ada benefit dengan risiko kita ambil Pfizer tu adakah bagus untuk orang yang berumur 20 tahun. Kenapa kita bertanya begini? Kita tahu lagi umur semakin tua, lagi tinggi risiko untuk dapat COVID, lagi tinggi risiko untuk mati kerana COVID-19. So, sudah tentulah radang yang disebabkan oleh Pfizer ini adalah sangat kecil. Jumlahnya sangat kecil. So, kita tahu kalau orang itu berumur 40, 50, 60, 70, tiada question. Tak ada persoalan bahawa vaksin itu lebih bagus, lebih penting daripada
risiko kecil untuk dapat radang jantung tersebut. Tetapi bila kita tengok kepada orang yang berumur 20 tahun, sebab kita tahu bahawa orang yang muda, risiko mereka untuk meninggal ataupun critical COVID adalah amat rendah. So dengan itu sekarang ni kita perlu dengan lebih teliti lagi untuk tengok mana dacing tu pergi. Adakah dacing tu pergi benefit vaksin atau dacing tu kata okey, maybe untuk orang yang bawah 20 tahun jangan bagi vaksin Pfizer. So pada masa ini saya rasa lebih baik kita tunggu dahulu sebab saya pasti orang-orang yang diberi tugas untuk mengkaji vaksin tersebut akan memberikan jawapan yang saya rasa yang telah dikaji dahulu daripada untuk memberikan benda yang tidak bagus secara sia-sia kepada rakyat. So pada pendapat saya kita tunggu dulu tengok apakah keputusan yang dia akan dibuat. Jika keputusan dibuat dikatakan Pfizer adalah bagus untuk orang yang berumur 20 tahun, yang muda, saya tidak ragu-ragu. Okay, malah saya mungkin akan menyuruh ahli keluarga saya yang muda untuk mengambil vaksin tersebut. Tidak ada masalah. Pertimbangan sedang dilakukan dan kita perlu percaya kepada Badan Perubatan Antarabangsa WHO dan sebagainya dalam menentukan kebolehan ataupun keberkesanan pemberian vaksin kepada mereka di bawah usia 18 tahun. Ya. Baik, banyak lagi persoalan berkenaan dengan apa yang anda perlu lakukan untuk menjaga kesihatan jantung anda dan sebagainya. Kita akan lanjutkan perbincangan sekembali selepas ini dalam Bicara DR. Saya berbicarakan berkenaan dengan penyakit jantung dan COVID-19 dan sedikit sebanyak kita bercakap juga berkenaan dengan pemberian vaksin kepada mereka yang mempunyai masalah jantung ini sendiri. Dan doktor, kita ingin menyentuh juga perkara ini sangat penting kerana dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya, bukan je di Malaysia, malah di satu dunia, doktor juga pernah berada di Amerika Syarikat juga melihat keadaan ramai orang depresi, tekanan dan sebagainya, dan ini sudah tentu memberi satu direction atau panduan kepada jantung yang menyebabkan masalah-masalah tertentu. Doktor mungkin boleh kaitkan bagaimana depresi dan sebagainya ini memberi kesan kepada kesihatan jantung kita. Ya, sebenarnya saya rasa lockdown yang telah seluruh dunia berlaku kan, menyebabkan kadar pesakit mental terlampau tinggi, kadar depression terlampau tinggi, dan kadang-kadang orang terlupa bahawa ada masalah lain selain daripada masalah COVID-19. Orang kadang-kadang pandang ringan masalah mental. Sepatutnya tidak, sebab masalah mental ni adalah salah satu daripada masalah yang sangat sukar. Jadi kalau kita sedar, sebenarnya pembunuh utama untuk orang muda selepas daripada kemalangan adalah membunuh diri, suicide. So kita selalu pandang ringan kan kerana membunuh diri ini boleh jadi tabu kepada masyarakat. Tapi sebenarnya kita kena rawat perkara tersebut. Dengan lockdown, dengan MCO, pandemik, stres yang sangat-sangat besar sekali. Dan stres ni tak tertumpu kepada setengah orang sahaja. Doktor pun stres. Pakar pun stres. Menteri pun stres. Semua orang stres. Dan stres ni memang ada kaitan dengan jantung. Kita tahu bahawa apabila kita berada di dalam keadaan tertekan, badan kita akan merembeskan banyak inflammatory mediator, banyak benda-benda yang menyebabkan radang. Kita tahu bahawa orang yang lebih stres, kalau kita buat kekajian mereka adalah lebih likely untuk dapat kanser, adalah lebih likely untuk mendapat sakit jantung. Dan kita tahu juga orang yang lebih stres, kalau dia dapat sakit jantung, dia lebih mudah untuk mati disebabkan oleh sakit jantung tersebut. Kalau dia ada kanser, dia lebih mudah untuk sakram kepada kanser tersebut. So ada relationship antara mental dengan kesihatan fizikal kita. Tapi lockdown ini amatlah sukar. Kan macam mana kadang-kadang saya rasa kita nak bantu diri kita pun susah. Tu pada pendapat saya dalam masa lockdown ni mungkin benda yang paling bagus kita boleh buat ialah melihat orang di sebelah kita. Dan cuba lihat siapakah yang memerlukan pertolongan. Siapakah yang nampak gusar, kan? Siapa yang kita nampak kadang-kadang berbeza, kan? Dan saya rasa perkara yang paling baik sekarang ialah kalau just mendengar kepada usahaan mereka, dan kalau boleh bantu, kita bantu. Lebih-lebih lagi sekarang kita tak boleh nak jumpa. Kalau kita lockdown, kalau kita bukan frontliner,
kita duduk rumah. Kita tak pergi kerja. So orang cakap duduk rumah tu senang je, duduk rumah, tak payah buat kerja. Tapi sebenarnya duduk rumah itu adalah satu sumber stres. Sebab orang tak ada tujuan untuk hidup. Kita punya motivasi sebab kita ada tujuan hidup. So saya rasa stres ni kita perlu tangani dan kita perlu sensitif. Dia ada kaitan dengan sakit jantung. Saya rasa kalau orang dapat COVID-19 pun, kalau lagi dia stres, mungkin lebih banyak komplikasi dia dapat. Baik Doktor, kita ingin bereluan terlebih dahulu kepada kapsul farmasi sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan perkataan depresi dan sebagainya itu berkaitan dengan jantung. Anda sudah positif COVID-19, adakah anda perlu mengambil suntikan vaksin? Sofhatun Subiha ada jawapannya, saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan topik saya pernah positif COVID-19, perlu ke cucuk vaksin lagi? Ada dakwaan bahawa mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 tidak memerlukan vaksin. Kononnya imuniti badan telah kuat melawan jangkitan itu sendiri. Jadi apakah fakta yang sebenar? Terdapat beberapa fakta yang perlu diketahui walaupun seseorang itu pernah atau telah dijangkiti virus COVID-19. Memandangkan kumpulan yang pernah dijangkiti COVID-19 masih berisiko untuk dijangkiti semula, vaksin ini boleh diberikan kepada mereka. Berdasarkan data kajian klinikal, vaksin COVID-19 adalah selamat untuk diberikan ke atas kumpulan yang pernah dijangkiti COVID-19. Sila dapatkan nasihat daripada doktor untuk benar pasti jika anda penerima yang sesuai bagi vaksinasi. Tapi ada pula yang kata, baik kalau macam tu, adakah saya diberi pilihan untuk memilih jenis vaksin COVID-19? Baik, jawapannya tidak. Penerima vaksin tidak dibenarkan memilih jenis vaksin yang akan diterima. Jenis vaksin adalah bergantung kepada bekalan stok sedia ada di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Kesesuaian jenis vaksin untuk setiap penerima vaksin akan ditentukan oleh doktor sewaktu konsultasi di PPV nanti. Tak kurang juga ada yang bertanya, adakah vaksin berupaya memberi perlindungan 100% daripada jangkitan COVID-19? Baik, sebenarnya vaksin telah terbukti berkesan dalam mengurangkan jangkitan penyakit sebagai contoh batuk kokol, hepatitis dan sebagainya. Namun, tiada vaksin yang mampu memberikan perlindungan 100%. Bagi vaksin COVID-19 yang telah menjalani ujian klinikal, keberkesanan vaksin adalah di antara 60% hingga 95%. Secara umumnya, vaksin terbukti dapat mengurangkan kadar jangkitan dan penyebaran virus serta mengurangkan gejala yang serius. Walau bagaimanapun, sekiranya dijangkiti COVID-19 setelah menerima vaksin, gejala yang dialami biasanya adalah ringan dan risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 pada tahap yang lebih teruk adalah rendah. Risiko untuk menjangkiti orang lain juga dapat dikurangkan dengan pengambilan vaksin. Advokasi dan khidmat sokongan disediakan bagi membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami perincian berkenaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Orang awam boleh mendapatkan maklumat sahih tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan melayari laman web www.vaksincovid.gov.my atau boleh juga hubungi talian hotline bagi menjawab pertanyaan orang ramai berkaitan vaksin COVID-19 melalui talian 1-800-888-828. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita. Oleh itu, marilah bersama-sama mendaftar sebagai penerima vaksin. Apabila sebahagian besar masyarakat diberi vaksinasi, penularan jangkitan COVID-19 dalam komuniti dapat dicegah sekaligus mengekang penularan pandemik COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Baik, terima kasih Sofhatun atas perkongsian. Baik Doktor, di minit-minit terakhir ini ingin kita kongsikan dan juga summarisekan perbincangan kita. Ni sikit saya nak tanyalah. Orang kata kalau banyak ketawa, banyak senyum ini boleh mengurangkan kadar sakit jantung ni. Apa respon Doktor? Okey, saya rasa kalau ketawa dengan senyum tu jujur, okey memang disebabkan oleh happy. Okey, saya rasa ada kaitan. Kalau kita gembira dengan kesihatan kita. Okey. Tapi kalau ketawa tu macam clown, okey, ketawa di luar, menangis di dalam, saya rasa tak jalan. Tak boleh juga lah derita di dalam itu sendiri. Baik Doktor, kalau kita ingin bercakap juga berkenaan dengan mungkin tips daripada pakar sendiri untuk menjaga kesihatan jantung. Sebenarnya prevention is better than cure, mencegah itu lebih baik pada merawat. Apa sebenarnya yang Doktor boleh kongsikan dan juga pesankan kepada semua penonton kita betapa berharganya organ yang istimewa ini untuk dijaga sepenuhnya? Okey. Saya pertama sekali ialah yang senang ya. Okey. Buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, 3 benda yang saya nak cek. Nombor 1, cek tekanan darah. Nombor 2, cek kandungan gula di dalam badan. Nombor 3, cek kolesterol. Okey, mungkin kalau muda setahun sekali cukup. Itu nombor 1. Nombor 2, kalau merokok, berhenti merokok. Okey. Nombor 3, kuruskan badan. Okey. Nombor 4, exercise. Okey. Dan nombor 5, macam you cakap, cuba
apa orang kata content dengan kita dulu lah, cuba happy. Tapi pada masa pandemik sekarang sangat susah, kan? So mungkin kita boleh buat yang nombor yang 4 tu, dan kita harap hujung tahun ni pandemik boleh dikawal. Tadi doktor sebut 3, ada yang terlepas pandang, kolesterol, Tekanan darah, kolesterol, gula. Okey. Itu 3. Itu 3 yang kena check secara berkala tu. Lepas tu yang lain adalah exercise, berhenti isap rokok. Itu yang kita perlu buat. Itu. Dan doktor, mungkin saya terlepas satu persoalan yang penting juga berkenaan ini, satu perkara yang sering ditanyakan juga. Sakit jantung ini adakah ianya memang berkait rapat dengan keturunan semata-mata? Tidak, dia tidak keturunan semata-mata. Okey, dia campur. Dia ada keturunan, ada juga alam sekitar, cara kehidupan kita. Kalau congenital, maknanya benda yang datang sejak daripada lahir, itu kemungkinan besarnya keturunan. Tapi kebanyakan benda, especially serangan sakit jantung, lebih kepada persekitaran. Ada sedikit keturunan tetapi lebih kepada persekitaran. Bila doktor sebut perkataan congenital, yes. Susah saya nak sebut perkataan itu. Congenital ini ada seawal lahir itu sendiri. Itu penyakit jantung yang memang ada semenjak lahir. Adakah ia sememangnya dikesan semenjak lahir ataupun ada setengah usia baru kita dapat kesan? Itulah. So kalau misalnya kata sebab apabila kita punya kardiologi servis semakin maju seperti di IJN, so semakin banyaklah penyakit jantung yang kita dapat kesan bila dilahirkan. Bila kita dapat kesan bila dilahirkan, kita boleh betulkan. Banyak penyakit kongenital sekarang yang boleh dibetulkan walaupun sangat kompleks sekali. Tetapi ada juga di tempat-tempat di mana kesihatan tu tak berapa bagus, dia hanya didapati ketika dewasa. Dan masalah dia ialah apabila penyakit kongenital tu kita found out bila dia dah dewasa, maka untuk rawat tu mungkin lebih susah. Mungkin tak seberkesan kalau kita rawat masa kecil. Okay. So tapi kita punya kualiti congenital care dekat Malaysia sekarang ni sudah menjadi semakin bagus, dan kebanyakan orang kita kesan congenital semasa dia lahir. Ada sebahagian kecil yang kita kesan bila dewasa. Doktor, nampaknya ramai juga yang tidak ingin memberi kita kelepasan untuk menghabiskan siaran. Ada lagi satu soalan di Facebook yang saya rasa perlu untuk saya tanya daripada Aisyah Nazrin berkata berkenaan dengan tips makanan untuk penjagaan jantung ini, khusus pada makanan. Apa makanan yang sebenarnya yang betul-betul menjaga kesihatan jantung? Sekarang ni saya rasa yang paling penting ialah tengok kepada kalori anda, kurangkan karbohidrat. Maknanya sebab kita kat Malaysia ni suka sangat makan nasi ataupun makan mi atau macam makan mihan goreng. Kurangkan. Tengoklah, kalau kita kurangkan makanan karbohidrat kita, sudah pasti kita punya berat badan akan turun. Kita akan nampak dia punya kesan dia. Karbohidrat. I think that is paling penting sekali. Cakap lagi senang Dan mungkin ada orang cakap, doktor yang cakap tu badan dia bukannya nampak bagus pun. You fit apa? Jadi makan lewat malam pun tak ada masalah asalkan makanan itu. Kalau makan lewat malam pun tu masalahnya bila kita makan lewat malam, kita biasanya akan makan benda yang berkarbohidrat, yang berminyak. So, kalau boleh cuba elakkan dan makan pada waktu-waktu yang bagus. Mungkin dinner jangan terlampau lebih sangat malam. Dan tak payahlah makan supper. Okey, itu nasihatlah. Okey. Ya, ni kalau malam pun makan nasi kandar tak ada ceritalah. Itulah. Saya ada pengalaman, so janganlah buat macam tu. Itu dia. Banyak pesanan yang dikongsikan oleh doktor sendiri berkenaan dengan apa itu sakit jantung, tips kesihatan dan sebagainya. Yang paling penting sekali yang kita perlu angkat pada malam ini adalah berkenaan dengan pengambilan vaksin kepada anda yang mempunyai sakit jantung itu sendiri. Mungkin sedikitlah saya nak tanya doktor daripada US, sikit saja pengalamannya pengambilan vaksin di US bagaimana sebenarnya? Pengalaman dia sangat bagus. Pada permulaan dia, vaksin tu banyak orang yang ambil. So masa mula dia naik macam ni, selalu amat rapid. Tapi bezanya di US sekarang pengambilan vaksin sudah menurun. Maknanya ada masalah vaksin hesitancy ataupun anti-vaksin, menyebabkan kes Delta variant sudah meningkat di United States. So saya harapkan di Malaysia, walaupun keadaan amat tidak baik pada ketika ini, tetapi pada akhirnya kita actually yang boleh dapat 80% fully vaccinated. Tak ada dalam negara dalam dunia ni so far 80% fully vaccinated. Saya rasa mungkin kecuali Israel. Baik, itu dia pengalaman penting
penting untuk kita belajar daripada apa yang berlaku di United States ataupun Amerika Syarikat, di United Kingdom misalnya. InsyaAllah Malaysia akan capai sasaran herd immunity ataupun imuniti kelompok untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Jangan lupa daftar vaksin dan juga semak aplikasi MySejahtera anda. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Aslani Roslan, pakar Cardiologi Institut Jantung Negara, dan esok anda boleh saksikan siaran ulangan di TV1 bermula jam 3.30 petang. Baik, terima kasih sekali lagi Doktor atas kesempatan dan juga perkongsian berkenaan dengan penyakit jantung. Kepada anda, terima kasih menonton dan bertanyakan soalan. Saya Hafidh Hussain, jaga diri. Assalamualaikum dan selamat malam.